Sebab kalau jawab lapar tiga-tiga, apa pun kata dia. Mesok Nabi, dia sok pun tak ikut betul lah. Yahudi ni. Dia terang-terang atas gitu ya. Kalau jawab kalau betul, tak ikut luka. Menggorong jahat, dia jangan raya. Dia tanya, kita jawab, dia tak ikut betul lah. Dia tipu-tipu ya. Kalau sok betul, dia bukan tak ikut. Dia repuk, mana repuk. Jadi kalau betul-betul, betul ikut apa ni, tak sesat tu, dia ikut betul lah. Ada saya jahat tu, pakai setel. Faham Yahudi. Kalau sok betul, dia tak ikut. Sebab apa? Apa budaya Yahudi tu ada dalam perut dia. Yahudi tu, mereka tanya Nabi kata. Dia tanya, kalau dia tanya. Soalan yang pertama Al-Kahfi. Oh tu dia. Soalan yang kedua Zulkarnain. Soalan yang ketiga Ruh. Mereka tanya tiga. Kalau dia tanya, Nabi Muhammad jawab apa? Al-Kahfi dia cakap begitu. Zulkarnain dia cakap begitu. Ruh dia kata dia tak tahu. Tunggu esok menjawab. Dia kata sok Nabi. Tetapi tak ada masuk Islam. Ini Yahudi. Maka Nabi jawab gitu tadi. Maka Tuhan tegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'alu zalika wada. Mu jangan kata aku nak buat satu perkara besok, jangan. Illa an yasha Allah. Mu kena tukar dengan insya-Allah. Ini sesuatu asalnya. Hari ni pandai ustaz rekod tadi kata insya-Allah, kena kata masya-Allah. Habis orang tadi gelegok otak pula. Dia rekod saudara. Dia rekod benda orang tua aja molek-molek dia tukar. Orang kata nego halal masjid hari ni sunnah. Dia tukar habis dalam hukum Tuhan. Tak lama lagi Islam itu agama lain. Tak lagi kalau kita tak ngaji. Dia pakai rekod buat dia. Hari ni tayangan perdana dalam masjid. Orang tanya mana ni? Serupang guna. Kata dia, Nabi buat berapa dalam masjid? Saudara, bila sebut masjid, akad nikah boleh, nikah haram. Undang-undang masjid, bini dalam masjid haram, bini luar sunnah. Dalam masjid nego haram, luar sunnah. Dalam masjid kena duduk dia, luar boleh melalak. Dalam masjid kena cakap perlahan, luar masjid pun boleh. Amalan masjid tadi, pantai larang masjid. Hari ni semua benda boleh. Semua benda, perang tak boleh. Orang kafir lari masuk masjid, haram dibunuh. Tak boleh bunuh dah. Bila lari masuk masjid, tak boleh bunuh dah. Ada satu orang kisah kawan saya baru dalam bulan 2-3 bulan lepas, baru dan panas-panas lagi. Dia bergaduh, dia pergi dengan dua orang. Dua-dua ni tukar nabung musuh kawan saya juga. Dia pergi kat sana, kata dia kawan seorang lagi. Dia kata, ayuh aku pesan, kawan-kawan aku pesan, kata dia. Kalau orang mengalah profesor jangan amak. Kalau orang mengalah jangan amak. Dia amak juga. Amak masuk masjid. Seorang duduk luar. Dia kata aku dengar tu email pesan, kalau orang lari masjid jangan amak. Jadi orang ni kerap dah bila dia pelajar, amak juga masuk masjid. Saya duduk luar. Duduk luar pintu saya masuk orang. Masuk saya dia buka pintu saja. Baginya pisau. Semua orang aku juga Melayu kata saya tu kakak ambil balik. Saya balik ke rumah saya, tu dia pergi rumah saya. Muka kata mula dah terbetul. Apa dia betul? Mengingat sekali, mati dah kata minggu. Masa apa? Masuk ambak orang dalam masjid. Aku duduk luar dah. Buat kaum dia nak panjang, dia duduk luar. Sebab tu saudara, Nabi pesan, Allah pesan, masjid bukan tempat bergaduh, bukan tempat menunjuk teror, bukan tempat mujadalah, bukan tempat bertekak, bukan tempat menunjukkan pisau kita jangan. Maka apa dia buat juga? Orang kafir yang lari daripada peperangan, lari masuk masjid, haram dibunuh. Sebab dia sudah menyerah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tempat menyerah diri. La masjidul usisa ala taqwa. Tempat menyerah diri, tempat orang nak semaya, tempat orang nak khutbah, tempat orang nak taubat. Bukan tempat nak baca. Boleh faham ke? Ni pergi masjid tak pecah otak. Dia pokok gila baluh buat dia. Tapi bukan Malaysia lah, ni belah-belah Iran. Jadi kalau itulah cara, bermakna kita sudah tidak menghormati institusi masjid. Ini segi perkataan. Oleh sebab Nabi kata gitu, maka Tuhan tu ayat la taqulanna li syai'in inni fa'ilu zalika ghadan. Mu jangan kata gitu ya Muhammad. Lagu mana? Aku akan buat esok. Jangan illa an yasha Allah. Kita kena tukar dengan insya Allah. Ni ajar asal. Hari ni balik anak pelajar tak boleh kata insya-Allah, kena kata masya-Allah. Kalau kata insya-Allah sudah jadi wajib. Tukar patutnya insya-Allah itulah undang-undang sebenarnya. Ni nak bayar orang bijak-bijak dan tukar habis kalau hukum.
Dan kamu berkata bagi suatu, jangan kamu berkata bagi suatu itu bagi apa demikian itu esok, melainkan bahawa dikehendaki Allah dan lawan dikehendaki Allah. Jangan kata nanti lah tengoklah esok aku buat. Sini punca larangan dia. Ini punca larangan dia. Benda baik saja, jangan kata esok. Kalau kita berat ada masalah sangat, insya-Allah. Jangan royak, bukan jangan. Kita kalau rasa berat sangat kita tukar dengan insya-Allah supaya Allah melindungi kita. Dan lawan ini amal. Untuk mengelakkan kita daripada cerita-cerita panjang tadi, barang yang berkata ulama secara orang yang boleh diikuti. Nabi berkata dalam hadisnya, salah satu tadi ufil ardi li ahli sama. Ada tiga sumber yang menyebabkan sinaran ini naik ke langit, macam bintang turun ke bumi. Ada 3 sumber cahaya daripada bumi naik ke langit. Yang pertama siapa dia? Wayat al-masajid, masjid. Sebab tu masjid jangan buat benda lain. Kenapa cahaya keluar? Sebablah masjidul usisa alat taqwa. Jadi kalau masjid tempat melalak, masjid tempat masuk kereta, masjid tempat meniaga, masjid tempat jual barang-barang, nak menjadi masjid apa lagi? Maka institusi sudah tidak ada cahaya lagi. Satu. Yang kedua, naiki cahaya ke langit ini, Baitul Alim, rumah orang alim, naik ke langit. Satu masa terbuka saya cerita. Ini bukan kisah orang alim saja, kisah memuji Nabi. Jadi dia suruh anak dia pergi beli tengah malam macam gini. Anak dia pergi beli barang satu kedai di sebelah rumah dia, jauh dari rumah dia. Anak dia tak berani. Anak dia balik, dia tanya anak dia, saya tak pergi. Tak segi datang ayah, api terbakar besar, kata dia, cahaya naik pakai langit, kata api besar, kata dia. Mana? Sikit-sikit kat pokok, sikit-sikit kat situ, sikit-sikit. Jadi ayah dia pun tengok esok pergi situ. Rupanya tepat, dia kata api cahaya besar tu, rupa-rupanya orang sedang baca berjanji di satu surau. Tepat dia nampak cahaya naik ke langit tu. Tepat tu malam tadi, kumpulan baca berjanji. Sebab tu permulaan memperkenalkan berjanji ni orang baru. Tapi bila kita baca, nampak faridat sana pada sini, lepas tu diterima pakai. Sampai daripada hari sebelum mari pokok jahat. Mari pokok gangsta bila orang baru ni, barulah bila orang mula. Dulu dah hilang dah. 100 tahun yang lalu sudah diterima amalan-amalan baca berjanji ni. Hari ni jadi dosa semula. Kita pun kita bila direkod cerita. Dia tengok dia tak jumpa tak pernah dengar, dia balik kampung, haram baca berjanji, amalan Kristian, haram maulud Nabi. Saya bukan kata haram, saya kata bid'ah kata dia. Orang dia tukar kau tu dah. Bid'ah tu kepada mana dia? Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin bid'ah. Bila kita berubah bid'ah bermakna kita tuduh orang tu masuk dalam ngaku semua lah. Saya tak kata gitu, saya kata kuat sihat, otak kuat sihat. Saya tak kata gitu. Menyelok orang tu. Jadi kita nak mengalih lagi. Bila itu kita tuduh orang yang melakukan bid'ah, bermakna kita tuduh melakukan amalan ahli neraka. Baca Yasin, bid'ah bahasa berjanji, bid'ah doa lepas maya, bid'ah berlaku. Pokok orang mari belajar lagi ni. Jadi nak berhati-hati. Saya terlupa. Hasil daripada kes ni saya nak bawa. Kita baca ni kitab Majawi dan tafsir kita Arabnya. Saya nak baca sikit supaya ni kita belajar lama dulu tahu. Saya nak baca supaya saudara tahu apa uraian ulama amili tentang amalan-amalan sufi ni. Saya nak baca satu lah supaya kita ambil macam ibadah saya baca.